Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله الكذاب حديث متفق عليه. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaannya, nikmatnya yang melimpah ruah ke atas hamba-hambanya, sehingga akan diberikan kepada kita kenikmatan lapangnya masa dan jiwa yang begitu tenang untuk berada dalam rumah-rumah Allah di saat ketika mana ramai di saat ketika mana ramai orang berada dalam keadaan seronok di rumah. Seronok mungkin berada di mall-mall pada saat ini, kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurusi majlis dan juga kepada yang berusaha, tuan pengurusi masjid, Pak Bakar kita, seterusnya barisan para pentadbir dan pengurusan masjid, dan Haji Lebay Haji Tahir, seterusnya para imam, para bilal, para tuan-tuan guru, para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan rakan-rakan, sahabat-sahabat, beradik-beradik kita yang berada di masjid hari ini, dan juga rakan yang telah merakamkan hari ini, rakaman live mungkin untuk forum tiga mamu kita, dan rakan panelis saya, adinda saya Al-Fadhil Ustaz Firdaus Syahul Hamid, dan yang belum hadir lagi, seorang lagi kosong tak tahu, dia mungkin dia main tuan-tuan pagi tadi, dia kena auto channel lebih kot, aku taruh atas mana lambat sikit tuan-tuan, dan para ibu, para ayah-ayah, ayahanda, bonda-bonda, dan seterusnya, adinda-adinda yang sangat kukasihi sekalian. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tajuk dia memang sempoi hari ni, fitnah akhir zaman. Fitnah tentang berkaitan dengan cerita fitnah. Dan tuan-tuan, pertama sekali ialah sedaklah diri masing-masing bahawa kamu berada di penghujung zaman. Kita berada di hujung sekali. Kita bukan orang yang baru tuan-tuan. Kita baru beranak mungkin, tapi kita berada di hujung sekali. Dan orang yang berada di penghujung ni adalah orang yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, bahawa orang inilah yang aku tak pernah melihat dia, tapi dia tidak pernah melihat aku, tapi dia kasih kepada aku. Inilah yang Nabi sebutkan bahawa orang ini akan masuk syurga paling awal sekali. Kerana apa? Di penghujung dunia ni tuan-tuan, penghujung hayat dunia ni, kita berada dalam satu kelompok, satu zaman di mana digelarkan dengan zaman fitnah. Zaman paling mencabar sekali zaman kita tuan-tuan. Dan bukanlah zaman ini semata-mata, Nabi mengistilahkan hujung zaman ni setelah mana? Setelah kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hadir saja, Nabi dilantik di Nabi saja tuan-tuan, lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, terus dunia ni jadi penghujung dunia. Sebab itu tuan-tuan, sejak daripada bermulanya Nabi Adam alaihi salam, kelahiran Nabi Adam diciptakan awal sekali, sampailah kepada penghujung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wal mursalin. Setan dengan iblis ni tak pernah rasa takut kat siapa-siapa.
Tak ada risau, tak ada bimbang kat siapa-siapa pun. Dia tak heran siapa-siapa pun, tuan-tuan. Dia boleh ganggu gugat Nabi Ayub alaihi salam. Dia boleh ganggu gugat isteri Nabi Nuh alaihi salam. Sampaikan isteri dia, tuan-tuan, tak ikut Nabi Nuh alaihi salam. Anak dia Kanaan pun tak ikut Nabi Nuh alaihi salam. Dia boleh ganggu gugat Habil dengan Qabil. Dia boleh ganggu gugat pada semua anak-anak yang sebelum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan iblis tak pernah heran kat siapa-siapa pun. Tapi tuan-tuan, seketika hari di mana setan iblis laknatullah ini dia duduk di antara zaman ketika Nabi Isa alaihi salam telah pun wafat, nak masuk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu iblis kata apa? Kalaulah sekiranya saat ini berlakunya yaumul qiyamah, kalau berlaku kiamat pada saat ini, ternyatalah aku makhluk paling gembira sekali. Aku makhluk paling seronok sekali. Sebab apa? Akulah makhluk yang boleh merangkul semua tangan-tangan, aku boleh pegang tangan seorang-seorang, heret masuk neraka dengan aku sekali. Maknanya tuan-tuan, kalau zaman tu berlaku kiamat, bermakna pada masa tu setan juga seronok. Iblis ni cukup seronok. Iblis paling seronok sekali kerana dia punya matlamat adalah nak masukkan semua dalam neraka Allah. Ni matlamat iblis. Tuan-tuan kena tahu ni dulu. Matlamat iblis ialah nak memasukkan tuan-tuan saya dan semua ni nak masuk dalam neraka, and the gang sekali masuk. Segerombolan masuk sekali. Ini matlamat iblis. Tuan-tuan, tiba-tiba satu hari, memang tiap-tiap hari iblis laknatullah ini, dia akan mengerahkan bala tentera dia untuk berada di kaki-kaki langit. Suruh buat apa? Suruh ambil dengar rahsia-rahsia langit. Agar mana dia dapat tahu apa-apa benda. Dia boleh mengatur strategi atas dunia ni untuk merosakkan lagi anak Adam. Nak rosakkan lagi anak Adam ni, apa aku boleh buat? Sebab apa? Iblis tiap-tiap hari, tuan-tuan, dia bermesyuarat tiap-tiap hari bagaimana strategi nak merosakkan kita semua. Ini matlamat iblis. Bila dia bermatlamat demikian, sudah pastinya usaha dia bukan usaha biasa-biasa. Bukan usaha dia sikit-sikit macam kita kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Usaha kita nak masuk syurga, tapi kadang-kadang mai boleh buat, kadang-kadang tak boleh buat. Kadang-kadang hangat-hangat hati ayam. Duk masa mai angin baik buat, mai angin tak baik jadi Jerman balik. Saya duk bagus pula tengok-tengok, jadi tabligh pula dah. Tabligh pula dah, tuan-tuan, dengan pakai kopiah, sat lagi dengan celok-celok semua dah siap dah, kurta semua siap dah, tuan-tuan. Mai duduk pula dengan majlis tabligh. Lepas duduk pula seminggu, jumpanya baik lain pula. Celok semua dah. Baju hitam terkuak penuh kat badan. Hampir mana ni? Dah jadi gang black pula. Dia main satu minggu jadi tabligh, seminggu jadi gang black, sehari seminggu pula anda kat masjid pula jadi apa? Dah, tolong Tok Siap. Tolong Tok Siap pula. Dia main, tuan-tuan, masa tak stabil. Ini otak pun tak pernah stabil macam tu. Tapi tuan-tuan, iblis laknatullah, dia stabil sentiasa. Pasal pada stabil, memang matlamat dia lah nak bawa kita semua masuk neraka. Sampai tuan-tuan, di antara zaman tu, satu hari ketika tengah duk syaitan-syaitan ni, tuan-tuan, tentera-tentera iblis ni duk kat kaki langit, duk perhati tengok ada apa ni kat langit. Tengok, duk dengar macam biasalah, rutin harian. Duk dengar apa yang ada di rahsia langit. Tiba-tiba, tuan-tuan, dia curi dengar para malaikat cerita apa? Ni perangai iblis. Tiba-tiba pada hari tersebut, Allah kerahkan para malaikat supaya hang lontak pergi kat depa, tek-tek bintang. Setan-setan ni, tuan-tuan, dibunuh ketika itu. Suruh dibunuh, suruh dilontak dengan tek-tek bintang. Jatuh tek bintang, tuan-tuan, dipanah tek-tek bintang pada setan-setan ni. Akhirnya ada yang berbuih-buih mulut, ada yang memang jadi jatuh terus pingsan terus dan teruk. Tuan-tuan, pada masa tu menyebabkan teruknya depa kena. Iblis laknatullah jadi heran. Dia mula panggil balik, apa punca? Berapa tahun kami duk buat lagu ni punya kerja, tak pernah kena pun. Tiba-tiba hari ni kami kena macam ni. Apa pasal? Tuan-tuan, panggil balik majlis tertinggi, mai bincang. Majlis tertinggi duduk berbincang, tuan-tuan, bincang-bincang, jumpalah sebab. Apa dia buat? Dia kerahkan tentera-tentera masuk dunia ni,
pi pelusuk dunia, ambil cawangan Pulau Pinang, main telefon cawangan Pulau Pinang, abang hang masuk tak pergi cek apa jadi, cawangan Perlis, cawangan Kedah, cawangan Kelantan, cawangan Kuala Lumpur, cawangan Zimbabwe, Uganda mau masuk, so cek tengok apa punca jadi macam ni. Akhirnya mai satu kelompok masuk ke Mekah, satu kelompok tentera setan ni masuk ke Mekah, dan pada saat itu jumpalah punca dia ialah apa? Wahai iblis, sesungguhnya hari tuanku, kalau tuanku tahu dah apa jadi, telah lahirnya yang tuanku sangat gerun pada dia, tuan-tuan sangat takut pada dia. Siapa? Dia adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ada 12 Rabiul Awal pada masa tu lahirnya Nabi kita. Oleh kerana lahir Nabi saja, baru beranak saja, baru lahir Nabi, tuan-tuan, apa jadi dengan setan? Setan pada masa itu telah pun dihujani dengan hujan-hujan sedemikian sehingga binasanya setan. Iblis pada masa itu, tuan-tuan, terus Parkinson ketak. Baru lahir Nabi kita, baru lahir saja, tuan-tuan, setan dah pun mula ketak, tuan-tuan. Apa dia buat? Dia panggil semua kelompok-kelompok setan tentera, mai hari ni kita perjumpaan tergempak hari ni, mai jumpa. Ketika perjumpaan, tuan-tuan, iblis kata apa? Wahai sekalian tentera-tentera aku, hari ni telah lahirnya seorang yang bernama Muhammad ke bumi ini, ke muka bumi ini. Tuan-tuan, apa dia buat? Dia ambil pasir, dia letak atas kepala dia, mahasratan, tak atas kepala dia. Alangkah teruknya aku hari ni, alangkah teruknya aku hari ni. Tanda penyesalan dan kekecewaan setan pada iblis pada masa itu. Berguling-guling di atas tanah, nak menunjukkan kata apa, punya dia punya risau dan bimbang dia. Tuan-tuan, akhirnya keluar satu kalam pada mulut iblis ini. Iblis kata apa? La rahatan li ba'da hadzal yaum. Selepas hari ini tak ada lagi kerehatan bagi aku. Iblis kata apa? Tak ada rehat dah bagi dia. Tak ada lagi kerehatan untuk iblis. Bermula dari hari ini aku takkan rehat walaupun saat. Tentera-tentera aku ingat, kamu tak boleh rehat dah sampai bila-bila, sampai yaumul qiyamah kamu tak boleh rehat. Tak ada rehat lagi. Bermakna kerja setan ni akan berjalan sampai yaumul qiyamah. Makcik dia akan jalan sampai bila? Sampai lagi mana kita tak terputus hubungan kita dengan dunia ni. Lagi tak putus dengan dunia ni, kerja setan akan jalan. Tuan-tuan, sebab itulah bila mana selepas daripada itu baru lahir Nabi kita, belum jadi Nabi pun, baru lahir. Apa sebab? Kerana itu tanda paling awal ialah dunia ini akan berhenti anytime. Tuan-tuan, seorang runner yang berlari, seorang pelari, dia lari, tuan-tuan, dia kena lari 1500 meter, nak pusing padang. Bilakah dia duduk jogging yang mula-mula, round pertama, round kedua jogging lagi, main round terakhir dia jogging lagi ya? Dia tak jogging dah, dia mula speed pada hujung round. Tuan-tuan, sebab itulah kerja setan dan iblis ni di hujung dunia lebih berat lagi, lebih hebat lagi daripada permulaan dunia dulu. Dia berjaya menghasut Qabil untuk membunuh Habil. Dia berjaya hasut isteri Nabi Ayub untuk menderhakainya. Dia berjaya menghasut isteri pertama kepada Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya untuk menderhaka pada Nabi Nuh alaihi salam. Dia berjaya buat macam-macam, tuan-tuan. Dia berjaya buat Zuraij akhirnya menderhaka pada ibu dia. Dia berjaya membuat bermacam-macam onar dalam dunia ni, tuan-tuan. Tapi sayangnya di hujung dunia ini Allah berikan kita dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan setan amat gerun. Tetapi kerja dia lebih berat dan lebih besar daripada kerja sebelum ni. Sebab itu umat Nabi Muhammad sekalian, wahai umat Nabi Muhammad SAW, ketahuilah kita ada banyak benda yang memberatkan kita hari ni. Antaranya ialah apa? Kita berdepan dengan cabaran fitnah akhir zaman yang pada masa dulu tak ada pun fitnah ni. Tuan-tuan, fitnah yang pertama yang terpaksa kita hadapi hari ni ialah apa? First sekali ialah fitnah seksaan ke atas saudara seagama kita. Seksaan ke atas saudara seagama kita, tuan-tuan. Kita dapat tengok hari ni macam mana orang Syria. Orang Syria hari ni, tuan-tuan, dia tak tahu nak pergi ke mana dah. Dia tak tahu nak pilih yang mana. Bashar Assad. Bila masuk Bashar Assad, orang kata Bashar Assad ni seorang yang zalim, memang orang jahat, memang orang Syiah.
Tiba-tiba tuan-tuan, main pula satu ulama, Al-Allamah Dr. Ramadan Al-Buti kata apa? Tak usah lawan dengan dia. Tak usah lawan dengan dia. Kerana apa? Kebinasaan lebih besar daripada kebaikan. Maka jangan lawan dengan dia. Tuan-tuan, orang kutuk Dr. Al-Allamah, Allah yarham Dr. Ramadan Al-Buti. Orang kutuk dia. Akhirnya Dr. Ramadan Al-Buti mati di bom, tuan-tuan, waktu tengah kuliah macam ni. Tengah kuliah mati di bom. Tak tahu siapa bunuh sampai ke hari ni. Nak kata Daesh ke yang bunuh, Sunni ke, Syiah ke, tak tahu siapa bunuh. Fitnah akhir zaman bermula. Mai tuan-tuan, hari ni orang-orang Rohingya, orang Rohingya dibunuh ikut depan mata kita. Kita tak boleh nak buat apa hari ni. Boleh tarik mai ke sini pula, dan mai ke sini pula, hak sana pula tertinggal pula yang lain. Tuan-tuan, fitnah akhir zaman bermula. Orang Palestin dulu, kini, sampai ke hari ni tuan-tuan, sampai ke hari ni duduk dalam keadaan nak pilih yang mana. Hizbullah, antara Hizbullah dengan Hamas. Hizbullah dia arah ke arah Syiah, tapi dia lawan dengan Israel. Aku nak pilih yang mana sekarang ni. Tuan-tuan, ini fitnah akhir zaman yang kita tak tahu siapa baik siapa jahat. Siapa baik siapa jahat tak tahu. Cukup tu sebab banyaklah hari ni video masuk dalam kita punya Facebook. Masuk satu video, satu orang laki-laki pukul satu orang laki-laki yang lain. Pukul, tuan-tuan, mempukul sungguh. Penumbuk dengan terajang, mau naik front kick, mau naik habis. Lipat kepala habis kot belakang, tarik. Tuan-tuan, orang boh-boh tu. Video tu hanya 2 minit je. Sambil pukul, sambil marah. Sambil pukul, sambil maki. Orang akan kata siapa? Orang akan kata apa? Bawah tu, yang like satu. Yang buat muka terkejut, ada. Yang buat gambar love, ada. Yang buat gambar marah, muka merah, ada. Yang buat dalam tu. Yang pergi komen bawah tu, kata apa? Zalim, tak baik buat orang lagu tu. Yang main nombor 2 pula, ish. Kes apa ni? Nombor 3 pula ada, bodoh punya jantan, adakah pukul orang macam ni, kesian dekat dia. Nombor kat bawah tu komen pula lagi, kalau kena kat mak bapak hang macam mana. Main nombor bawah sekali pula, teruknya jantan ni pukul orang lagu ni. Mai try dengan aku one by one, tengok ada yang cabar pula dia. Cerita tak tahu, tapi orang hanya menilai 2 minit punya video. Sama dengan ustaz-ustaz duk kena. Ustaz-ustaz duk kena tu. Seminitnya video, orang terus buat satu komplain, satu benda, dia buh dalam bawah tu, dia komen bawah tu. Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, tuan-tuan, dia bercakap 2 jam. Dia ambil berapa minit? Hak seminit sepotong punya ayat, buh dalam Facebook, komen. Dr. Zakir Naik adalah perkauman. Dr. Zakir Naik mengundang pada rasis, tidak sesuai di Malaysia dan sebagainya. Bubuh Dr. Zakir Naik pula. Tuan-tuan, fitnah akhir zaman. Zaman Nabi tak ada macam ni. Zaman Nabi mainnya satu berita mengikut angin. Fitnah berlaku pada Sayyidatina Aisyah dalam hadisul ifki. Tercatat dalam Al-Quran Nur berkaitan dengan fitnah pada Sayyidatina Aisyah dengan Safwan. Tuan-tuan, fitnah masa tu Allah jawab balik. Allah jawab balik dalam Quran tentang bagaimana keadaan Aisyah, seorang yang mutahharan, seorang yang suci. Terjawab balik yang kepada geng-geng Abdullah bin Ubay bin Salul, golongan munafik. Tuan-tuan, antara perkara disebutkan kat sini ialah apa? Zaman pengakhiran ini, setan punya kerja bukan banyak ni tuan-tuan, tapi setan punya kerja nindia punya banyak. Dan dia punya matlamat akhir nak bawa tuan-tuan dengan saya semua masuk neraka. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang satu perkara. Ya'ti zamanun, akan datang satu zaman kepada kamu, la ma'isyatu fihim, kamu tak boleh hidup zaman dia. La tutaqu ma'isyatu fihim, kamu tak boleh hidup zaman dia. Kamu tak boleh duduk dalam zaman tersebut. Kamu tak boleh hanya duduk saja dalam zaman tersebut. La ma'isyatu fihim illa bil ma'siyah, melainkan kamu kena join orang buat benda-benda maksiat. Al-Fadil Ustaz Syafi Yusuf Ghani. Akan mai satu zaman kepada kamu, zaman tersebut zaman menyebabkan kamu tak boleh hidup zaman tu.
Tuan-tuan, duduk fikir tengok. Betul dan Nabi kata, hampa tadi duduk zaman tu, melainkan hang join. Hang join sekali buat maksiat sekali. Apa susah? Join sekali ya, buat salah. Kalau buat sekali dengan mereka, kita adalah orang betul. Kalau duduk sekali, buat sekali jahat, buat sekali maksiat dengan mereka, kita kira dapat powerful punya geng. Kalau tidak, tuan-tuan akan jadi golongan terkebelakang, tak ada siapa nak pergi backup, tuan-tuan. Main zaman tu. Zaman tak boleh hidup dalam zaman tu, illa bil ma'siyah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau main zaman macam ni, kami nak buat apa? Nabi kata apa? Wa antumul mafar, kamu semua lari. Lari. Tuan-tuan, main zaman ni lari. Jangan duduk dah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ainal mafar, kami nak lari pergi mana? Nak lari pergi mana? Apa Nabi jawab? Ilallahi wa rasul. Kamu larilah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Balik pada Allah semula dan Rasulnya. Kembali semula pada fitrah. Tidak ada lagi pada masa tu orang yang boleh bawa kamu, tak ada dah. Melainkan Quran hadis itu yang bawa kamu. Dan para alim ulama yang mendokong pada Quran dengan hadis ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, hari nak cari siapa yang faham Quran, siapa yang faham hadis Nabi. Quran nak faham dan nak faham pula tafsir Quran, nak faham pula hadis, nak faham pula syarah hadis. Ambil semata-mata hadis, ambil semata-mata Al-Quran pun sesat juga. Kena syarah dengan elok. Sebab tu para ulama berumai kitab-kitab yang ada syarah dia. Kalau kalau Sahihul Bukhari, dia punya syarah dia ialah Fathul Bari. Kalau Sunan Abu Daud, dia punya syarah dia Ma'bud. Kalau Sunan Tirmizi, syarah dia adalah Tuhfatul Ahwazi. Ini yang bawa syarah. Apa sebab pada syarah? Kerana para alim ulama akan mengulang balik, nak bagi faham betul-betul tentang hadis tersebut. Ni main bawa hadis ngong, tiba-tiba tuan-tuan, ni syarah lagu mana? Kita kena faham zahir ni. Ni yang kata fitnah akhir zaman merosakkan balik apa yang Nabi ajak. Fahaman tak sama dah. Sebab tu kita bukan pada alim ulama. Kita tak boleh tuan-tuan menolak pada alim ulama. Kerana pada saat ini, ilmu yang ada di hujung dunia ni pun ada fitnah ilmunya. Fitnah pertama tuan-tuan, fitnah berkaitan dengan siksaan ke atas sahabat-sahabat saudara-saudara kita. Nombor 2, fitnah ilmu. Fitnah ilmu yang ada pada masa ini, kita terpaksa bersangkut, bergantung pada alim ulama. Tak boleh tolak tuan-tuan. Hang pandai lagu mana pun, hang ada guru yang mursyid, guru yang boleh bawa hang. Tak boleh tuan-tuan nak mengikut suka hati nak baca dan faham sendiri. Tak boleh. Sebab tu kita perlukan pada hujung-hujung dunia ni, perlu orang yang boleh membawa kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Maka sebab itu Nabi kita SAW habaq dengan para sahabat, balik semula pada Allah, balik semula pada Rasul. Di hujung-hujung dunia ni tuan-tuan, memang saat paling mencabar sampai tahap kita tak boleh tahu dah siapa betul, siapa salah. Tuan-tuan sendiri secara hakikatnya, betul tak betul, tuan-tuan sendiri pun confused dah hari ni. Nak tengok satu video, tengok satu statement daripada seseorang, aku tak tahu dia ni baik ke jahat. Ini bagus ke tak bagus? Kadang-kadang nampak macam bagus, kadang-kadang main masa dia tak bagus pula. Tak usah banyaklah tuan-tuan. Hari ni kepahaman kita beberapa perkara tentang agama pun telah bercanggah berapa banyak. Nak salawat ke atas Nabi SAW, kita salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebut Sayyidina tu pun Allah ingat habis dah. Lah kami nak sebut Sayyidina ke atas kami punya tuan kami, siapa dia? Rasulullah SAW. Nak sebut Sayyidina tu pun hinggap tuan-tuan. Tak boleh sebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad saja. Lah, kami nak sebut Sayyidina apa masalah? Oh, tu pun masalah dah. Bergaduh habis dah. Dia ni kata Sayyidina ada, dia ni kata Sayyidina tak ada. Yang seorang lalu kata Sayyidina, kalau main tu, main Sayyidina. Tuan-tuan, main-main. Sampai yang tu pun jadi masalah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, yang confuse apa? Yang confuse apa? Yang confuse ialah orang awam, nombor 1. Nombor 2 siapa? Orang yang nak mendekati Islam. Confuse tuan-tuan. Bila confuse orang yang mendekati Islam,
Dia mula kata apa? Aku pening lah. Belum masuk pun aku dah pening lah. Yang mana satu betul pun aku tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, ada setengah pihak apabila dia dalam urusan dakwah, dia takkan cerita benda khilafiyah. Tolong, bila sembang dengan orang bukan Islam, jangan cerita bab khilafiyah. Bab khilaf jangan cerita. Cerita benda yang furu', benda-benda yang had usul, bukan furu'iyah. Benda usul, benda asal. Jangan cerita bab khilafiyah, jangan. Duk cerita bab tentang kamu nak tahiyat gini dan gitu, tak payah cerita lagi. Cerita benda bagi mudah dia dulu, bagi dia faham Islam ni agama yang mudah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kita duk menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan tertentu. Jaga-jaga, kerana mereka ada mereka punya matlamat dakwah untuk tarik orang bukan Islam. Sama lah hari ni juga kita melancarkan BMF, Buy Muslim First. Sangat-sangat baik. Tuan-tuan, sangat-sangat baik untuk orang Islam dan untuk agama Islam, untuk kedudukan ekonomi Islam. Sangat-sangat baik. Kita perlukan orang macam ni. Kita perlukan, bukan hari ni, dulu lama dah kita perlukan. Bukan sikit benda tuan-tuan. Banyak hari ni produk-produk Islam yang ada dalam Malaysia. Bila jadi lagu ni tuan-tuan, baru main. Baru keluar main. Hari ni kita perlukan apa pula? Tuan-tuan, produk dah banyak, kita perlukan banyak kedai orang Islam. Outlet orang Islam kita perlukan banyak. Kita perlukan banyak tu bukan takat produk banyak, tapi nak outlet banyak yang boleh ambil barang orang Islam, tolong jualkan. Nak cari satu benda. Kami duduk belah Tanjung tuan-tuan. Saya Ustaz video dia dah keluar pada ni sepadan saya dengan dia penaga. Saya dengan Ustaz Syafi duduk pertahankan lagi dalam pulau. Kami duduk pertahankan lagi tuan-tuan. Walaupun duduk atas flat pun tak apa. Aku duduk juga, pasal apa aku nak duduk dalam Pulau Pinang. Baby ya, semua orang nak keluar pun, saya akan jaga Pulau Pinang. Sikit hari jadi gubernur tu apa. Kat. Tak. Nak abang tak apa. Nak abang atau nak jaga abang atau kami duduk dalam tu. Nak cari satu kedai yang ada barang-barang orang Islam, ingat senang. Tuan-tuan seronoklah duduk belah seberang. Mi makan pun hak orang Islam punya. Nak makan tokwa pun, siapa jual pun semua tahu dah orang Islam punya. Kami nak beli satu barang orang Islam punya, pi ke market, dia tu bungkus. Orang Islam jual, dalam bungkus tak ada cop. Siapa punya ni? Orang kita punya. Orang kita duduk kena ke belakang, relax, van jumbo main hantar. Van main hantar ke belakang. Hantar tuan-tuan, ni main hantar mana? Sana mau hantar. Tengok-tengok buat kerja tak cantik. Orang Islam jual tapi produk orang lain. Hang buat perangai lagu tu. Tuan-tuan, apa seronok lah sini banyak Sungai Aceh ada semua barang. Baru ni dia masuk dalam Facebook. Siapa nak try, siapa nak hantar barang-barang untuk nasi kandak. Nak hantar mi goreng, tokwa apa nasi kandak, mainlah hantar. Kita buka peluang. Tuan-tuan, banyak orang call. Memang ramai orang call nak tolong hantar, nak tolong bagi produk. Saya boleh hantar tak? Dia tahu nak hantar tu lah, leceh sikit. Leceh tu tak telefon bang tu, belum cakap banyak. Pasal apa tuan-tuan? Apa yang dibuat oleh orang bukan Islam tu apa dia? Dia punya perkhidmatan menyebabkan orang tertarik dengan dan memudahkan orang berkedai. Tapi kita hari ni tuan-tuan, produk ada tapi tak boleh ubah sikap lagi. So, jadi hari ni bukan takat produk tau. Bukan takat produk, perangai kena ubah. Kena jadi orang yang rajin sikit. Rajin sikit tuan-tuan. Boleh hantar ke orang anytime, urgent time, emergency time, anytime boleh pergi hantar. Orang Islam kalau dapat buat lagu tu, don't worry. Satu Pulau Pinangnya punya kedai nasi kandang ke, kedai tom yam ke, semua akan ambil barang pada orang bukan Islam. Hari ni pekedai dia nak mudah kerana dia telah biasa dengan kemudahan yang diberikan oleh orang bukan Islam. Tapi nak dapatkan perkhidmatan lagu tu tuan-tuan, dia perlukan pada orang Islam yang sangat-sangat rajin. Saya yakin di kalangan orang Islam ada orang yang sangat rajin macam ni, tapi mungkin dia terselit kot belah pokok bakau mana kan, wallahu alam, dia tak keluar lagi. Kalau dia keluar balik tuan-tuan, silakan bawa benda-benda ni tuan-tuan agar jadi rekrut untuk orang Islam yang lain. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga-moga Allah berikan kita faham berkaitan dengan perkara akhir zaman ini. Saya buka pembukaan hari ni, biar buka buah kerana Ustaz Fiduh baru balik pada Kuala Lumpur.
Dia tengah duk running dia punya RAM dulu. Nak Ustaz Japi pun baru lepas pakai kayu bicycle ni. Ingat main dia main naik bicycle Ustaz. InsyaAllah tuan. Sebab tadi naik bicycle saya lambat sikit. Kita teruskan lagi kita punya pusingan seterusnya. InsyaAllah kita teruskan balik dengan Al-Fadil Ustaz Syafi Yusof Ghani untuk meneruskan lagi. Saya menjemput beliau, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Al-Fadil Ustaz Yusof Yaakob dan Ustaz Firdaus yang sama-sama dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada waktu duha yang penuh barakah ini. Kebanyakan tak semualah masjid yang saya tengok berani ambil program waktu duha ni, kerana pasaran duha ni tak berapa jalan sangat. Belah-belah pulau beberapa orang je nanti adalah 1-2 orang. Mana-mana kadang-kadang saya pergi belah Johor ke Kuala Lumpur ke, walaupun tempat tu kira macam hebat sangat, duha jadi menyerap semua. Saya bagi kredit lah, bagus kalau kita duduk di dewan nak suruh tepuk tangan lah untuk tuan-tuan dan perempuan di sini. Sangat hebat. Duha ni dah main tahap maghrib lah ni. Maghrib pun kalah lah ni. Tahniah pada pengerusi dan Jawatan Kuasa. Yang hebat ni bukan kami, yang hebat ni tuan-tuan dan perempuan. Sebab keikhlasan tuan-tuan dan perempuan ni lebih hebat daripada kami ada di atas. Sebab apa? Sebab pertama tuan-tuan pun duduk dengar, duduk tu. Kami tak apa enjoy duduk macam ni. Tapi kami duduk itu lama dah, baru duduk tahun ni. Bukan nak duduk tahun ni terus. Jadi tuan-tuan muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cerita berkaitan akhir zaman. Betul lah kita ni, bila kita tengok benar kita berada di akhir zaman, antara ciri-ciri akhir zaman ni adalah agama ni dia jadi nombor benda yang agak berat orang nak beramal. Dalam masa yang sama, apa benda pun untuk Islam kita akan rasa berat. Mungkin duit ringgit kita nak beli barang di pasaraya 300-400, kita rasa benda tu tak ada apa dan kita boleh bagi je duit tu. Tapi 300-400 kalau kita nak tukar mai ke tabung masjid dan sebagainya, kita akan rasa berat sangat. Tak mustahil saya harap seumur hidup kita ada orang yang dia tak pernah derma sampai 300-400 tu dia rasa macam berat. 50 tu pun dia rasa macam dia ahli syurga lah. Bila bagi 13 tahun lepas tu, jadilah aku bagi lama lah. Dia kira duk ulang modal 50 tu lah. Benda agama kita boleh spend masa yang panjang, kita rasa berat. Kita sembahyang tarawih lama, kita sembahyang isyak lama, kuliah lama sikit, kita duk tengok sini tengok sama. Tapi masa yang sama kita boleh spend untuk panggung wayang, untuk gambar, untuk seronok. Mungkin lebih lama lagi pada tu, ada drama kita boleh tengok 1.5 jam. Tapi tandas apa langsung duduk tengok drama tu, kita rasa macam ringan benda tu. Tapi dalam masa yang sama kita nak spend masa untuk agama, kita rasa berat. Semua benda di akhir zaman ni kalau dia main nama kata agama tu, kita akan rasa macam lemah kita untuk pegang teguh dengan agama, dan kita akan rasa berat dengan agama. Padahal agama ni dia bukanlah satu benda yang berat atau susah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sadaqallahul azim. Kami tak pernah turun Quran buat berat apa tak. Agama ni semua benda yang senang, benda yang mudah, benda yang ringan. Benda yang banyak Allah bagi diskaun dekat kita. Kalau nak pergi berjalan, kita boleh qasarkan semayang, jamakkan semayang.
sakit demam musafir boleh ganti puasa pada hari yang lain. Semua Allah mudahkan untuk kita. Tapi sebab apa kita rasa berat dengan agama, kita rasa payah sangat dengan agama, bila dengan azan kita rasa rimai. Baru je maghrib dah azan isyak dah. Baru je azan zuhur, sekarang dah azan asar dah. Kita akan rasa bebanan agama yang besar sangat. Kerana itu ciri-ciri apabila orang tu berada di akhir zaman tu, perangai dia macam tu. Antara benda besar ni adalah Islam ni dia akan jadi sasaran untuk macam orang panah dekat apa? Dat tu. Pakat baling, semua orang pakat baling. Apa benda pun kira tergelincang mulut, Islam lah punca dia. Islam ni agama tak ada toleransi. Islam ni tak sesuai diamalkan dalam masyarakat majmuk. Islam ni adalah agama yang macam-macam lah tuduhan yang kita terima. Bukan kata di tempat kita, seluruh dunia sasaran dia macam tu. Seluruh dunia keadaan Islam ni orang terang. Saya nak abang kat tuan-tuan, sebenarnya apa yang sedang berlaku pada kita, orang duk label macam-macam dekat kita akhir zaman ni adalah ketah kerja yang sama, pendrive yang sama, hanya bertukar tangan je. Daripada Abu Jahal tukar pi ke Abu Lahab, daripada dulu zaman tu, daripada Firaun turun mai ke kaum Ad, turun mai ke kaum Samud, turun mai ke apa Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and the gang semua ni, pendrive yang sama, cucuk, print bawa keluar, model yang sama, modul yang sama, semua yang sama duk jadi. Dia ulang balik sekali lagi. Dia ulang balik sekali lagi. Sebab apabila di awal-awal Islam dulu, Nabi SAW buat cerita untuk Islam ni, maka semua orang pakat tak suka dengan Nabi SAW. Dan apabila mereka melihat kekuasaan atau penguasaan mereka tu semakin lama semakin susut, maka mereka risau. Sebab followers mereka makin lama makin sikit dah. Dulu kalau Abu Jahal, Abu Lahab post apa-apa dalam IG, dalam Facebook, Twitter, ramai orang like. Sebab mereka punya geng ramai, followers dia juta-juta. Sekarang bila Nabi SAW mai, mereka unlike page dia, sekarang pakai page Nabi SAW, mereka duk like jadi banyak. Orang duk khumun ke Nabi, majlis Nabi orang ramai. Dan bagi mereka, Islam ni menyusahkan orang. Sebab suami masuk Islam, isteri tak masuk, jadi family tu bercerai-berai. Jadi susah. Jadi agama kutuk nenek, agama nenek moyang kami, macam-macam lah. Sebab takutnya mereka cari macam mana kita nak takutkan orang supaya jangan dekati Nabi SAW. Mereka beli stiker tu tulis apa? Majnun. Stiker tu tulis gila. Siapa masuk Islam, mereka lekat di dada orang Islam. Gila. Dia highlight gila. Duduk di traffic light, ramai-ramai, duduk dengan kereta, satu family, tengok dia tu masuk Islam zaman Nabi. Contohlah, duduk di traffic light dengan motor, dia akan habaq anak dia, tu orang gila. Tu gila. Masuk di kedai, nak beli barang, bawang ke apa ke, jom. Gila. Mana pi tempat kerja pi orang kata gila, balik di taman orang kata gila, naik di lift orang kata gila. Nak pi mana pun perkataan gila tu di highlight, bukan saja pada Nabi SAW, orang yang masuk Islam. Semua media digunakan. Kalau kita, billboard tengah jalan digunakan. Paper, apa-apalah, semua digunakan supaya menakutkan orang dengan gila. Supaya orang takut dengan perkataan gila, takut masuk Islam. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila depa label macam tu, lebih ramai ikut Nabi ke lebih ramai keluar daripada Islam? Lebih ramai yang ikut Nabi SAW. Sebab orang tengok kata gila, tapi aku tengok tak macam gila, macam hebat. Yang gilanya hang. Akhir zaman ni, hari ni dah ada orang kata kat Islam ni macam-macam. Ada. Tapi tuan-tuan tengok jumlah orang masuk Islam banyak ke jumlah orang keluar Islam banyak? Jumlah orang masuk Islam banyak. Kerana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala tu luar biasa. Akhir zaman orang plan macam-macam, tapi Allah Ta'ala beri juga hidayah pada manusia tu dalam keadaan yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala seringkali menjawab balik tuduhan-tuduhan orang kafir Quraisy ketika itu
Bila dia kata Nabi SAW gila, Allah jawab balik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah kamu wahai Muhammad dengan nikmat Tuhan kamu tu kamu jadi gila. Bila orang kata kat Nabi SAW abtar, tak ada anak, Allah jawab balik, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang kutuk hang tu wahai Muhammad SAW, dia yang sebenarnya abtar, tak ada anak. Bila dikatakan pada Nabi SAW ni kahin, dukun, pawang, bomoh, kata Allah Ta'ala, wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Itu bukan kata-kata kahin, dukun, pawang, tetapi itu adalah qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang nak ambil peringatan. Bila orang katakan Nabi SAW ni tukang syair, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Itu bukan syair kata Allah, dan tak layak Nabi aku diajar syair. Itu adalah Quran dan peringatan yang mulia. Semua Allah jawab sebab Allah sayang pada Nabi SAW. Benda yang sama tuan-tuan sedang berlaku di akhir zaman hari ni. Hang katalah Islam ni yang tu, hang katalah Islam ni yang ni, hang katalah Islam ni susah lah, macam-macam lah, kutuk agama kami dan sebagainya. Islam adalah the most fast growing religion in the world. Mempanggil aku bodoh? Boleh lah cakap orang putih sikit-sikit. Agama paling cepat berkembang dalam dunia. Sat-sat orang masuk Islam. UK, Perancis, Kanada, 3 negara ni mungkin 20-50 boleh jadi jumlah populasi umat Islam tu terlebih banyak daripada orang dia. Sebab muda-muda, average lebih kurang purata 5 ke 10 orang satu hari masuk Islam. UK, Perancis. Sehingga penguasa dia takut. Sampai dia kata siapa jalan tepi jalan pakai purda kena saman. Sekolah-sekolah biasa masuk tak boleh pakai tudung. Siapa pakai tudung kena saman. Dalam ramai-ramai manusia tu muncul satu manusia yang hebat, nama dia Rashid Rikas. Tuan-tuan pernah jumpa nama Rashid Rikas? Satu orang businessman yang kaya luar biasa. Dia kata mana-mana orang perempuan Islam Perancis yang kena saman sebab pakai purda, sebab pakai niqab, sebab pakai burqa, bawa mai kat aku punya saman tu, aku akan tolong bayar pada dia. Andai sekiranya semua penguasa-penguasa dunia ni jadi gila, yang dia tak membebaskan pakaian tu, nak pakai macam mana tak boleh, siapa pakai kena saman. Semua saman yang disaman oleh penguasa seluruh dunia, hampa hantar kat aku. Dengan kekayaan yang Allah bayar kat aku, bagi kat aku boleh bayar semua saman tu. Tiap-tiap hari aku bayar. Hampa jangan takut. Hampa pakailah purdah pun, aku bayar saman tu hampa. Sebab apa? Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidayah tu dia jadi macam ayam. Hantahan macam ayat terjun, hantahan sini dia tahu nak pergi kok mana. Hantahan kok mana pun ayat dia nature, dia boleh tahu tang mana dia nak pergi, dia akan pergi. Hang jenuh tahan, dia nak turun dia akan turun juga. Hidayah macam tu. Hang cakaplah Islam ni teroris ke, bom orang ke, tembak orang ke, sembelih orang ke, cakaplah apa pun, tapi orang sedang masuk Islam dengan mudah-mudah. Tahu tak budak-budak perempuan, anak-anak perempuan, budak-budak muda 20-an, 18, 19, Muslimah Amerika, Muslimah UK, Muslimah Perancis, duduk dekat tengah jalan. Macam kita ni bawah kaunter lah, senang, tempat orang ramai-ramai itu, buka satu meja, who wants to try hijab? Siapa nak try pakai tudung? Jalan situ sekali orang putih main, 3-4 orang budak-budak muda lah, pakai, oh orang putih, cool, it's cool. Oh sempoi lah, seronok lah, okay. 3, 4, 5, 6, orang ke-7 try masuk Islam. Orang ke-8 try masuk Islam. Lagi try, orang ke-12 try masuk Islam. Oh seronok lah, dia tambah pakai ni. Kalau hang lain-lain dalam ajaran Islam, oh dia rasa bagus lah. Macam mana aku nak try lagi, nak belajar lagi? Okey, ambil nombor semua. Okey, mengucap 2 kalimah syahadah. Macam tu je. Hang tak payah buat hujah apa-apa. Tak ada apa, senang lah. Boh satu tudung, settle masalah. Dia tu satu lagi, dia beli MP3, dia boh Syekh Sudais mengaji. Dia boh Syekh apa nama dia, Syekh Masyari mengaji dengan Syekh Sa'id Ghamidi mengaji Fatihah ya. Dia tu jalan, sir, can you help me? Boleh tak tolong? Apa dia? Tolong dengar saat ni, dia boleh dengar. Dia tahu kalau lebih kerja ni, dengar ni dalam 30 saat dia boleh dengar. Buka Syekh Sa'id Ghamidi mengaji Fatihah. Mengaji sampai waladhdallin amin. Lepas tu dia buka. Macam mana? Hang rasa apa?
Dia tu jadi macam bengong tau, macam kena tampak boya. Jadi macam nganga ayat liok meleleh 2 liter. Dia kata, apa macam mana hang dengar ni? Dia kata, aku tak tahu ni muzik rap ke, R&B ke, jazz ke, aku tak tahu. Tapi sempoi lah benda ni. Apa dia ni ya? Itu tanya, hang tahu apa dia ni? Inilah Quran yang orang Islam nak baca tu. Ui, betul ya? Hang nak dengar sekali lagi? Nak dengar? Dia tahu dia apa? Model dia Fatihah dengan 3 kul. Kul Allah, kul Falaq, kul Nas. Minal jinnati wan nas. Buka-buka macam mana? Sempoi ya? Aku tak tahu apa, tapi bila aku pakai, sepanjang tempoh aku pakai, aku lupa semua masalah aku. Aku rasa tenang yang luar biasa lah. Aku buka-buka, aku jadi serabut balik. Baguslah benda ni. Apa dia? Inilah Quran yang orang Islam baca. Okey, aku masuk Islam. Macam tu je modal RM120 MP3 cap Sony je. Boleh kat dia lah. Berapa puluh orang. Lepas tu esok tukar lokasi pula. Orang cerdik dia masuk Islam. Orang bengong dia keluar Islam. Luar negara semua pandai-pandai masuk Islam. Cendekiawan, saintis, profesor. Sebab dia berkaji-kaji. Oh ya betul lah Islam. Masuk Islam. Kebanyakan yang keluar Islam ni semua dalam kategori dia tak apa cerdik sangat lah. Dia hebat, tapi kita tak nampak kehebatan dia. Akhir zaman muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi banyak kemusnahan dan kerosakan dalam pada orang nak amalkan Islam. Ada orang Islam sendiri yang akan bangkang untuk orang nak amalkan Islam, dan orang bukan Islam dengan musuh Allah tu telah terbukti dah. Satu masalah yang berlaku. Tapi yang nama kata Islam, dia sendiri akan buat masalah pada kita. Saya akan bagi tahu kepada tuan-tuan dalam round kedua nanti. Satu round ni kita. Mana? Satu round ni kita. Satu round je. Patut duk bau ni apa ikan kering apa kat luar tadi tu. Baik. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni bila kita gagal amalkan Islam yang begitu senang, begitu mudah, yang begitu hebatnya Allah bagi kat kita, Allah bagi amaran banyak benda dekat kita. Supaya jangan kita jadi macam mana manusia-manusia dimusnahkan oleh Allah sebab dia tak mau pegang dengan Islam, tak mau syukur dengan nikmat yang dia beri oleh Allah Ta'ala. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan apa yang berlaku kepada kerajaan Sabak. Sabak tu di Yaman. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu washrabu min rizqi rabbikum mashkurulah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Allah Ta'ala, dulu ada satu negeri di Yaman nama dia Sabak. Yang negara Sabak ni, yang hebatnya ni, Allah bagi suburnya tanaman dia tu yang luar biasa. Kiri dan kanan tu sangat cantik, view dia sangat cantik, dengan pokoknya, dengan bunganya, dengan buahnya, besarnya, manisnya, cantiknya. Kalau orang lalu tu orang berhenti tangkap gambar lah tahap dia tu. Kalau pengantin baru kahwin tu, wedding planner tu akan bawa mai di situ tangkap gambar. Sebab semua cantik dengan combination color bunga dia dengan pokoknya, semua tu Allah bagi lawa dan Allah bagi cantik dan hebat. Tapi Allah Ta'ala pesan pada mereka, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi apa yang berlaku pada mereka hari ini muslimin rahmati oleh Allah, akhirnya mereka ni fa'aradu, mereka berpaling pada Allah. Mereka kata, boleh tak kalau hang jangan sebut nama Islam kat kami. Pokok ni kami yang bangun 3-4 pagi, kami yang siram dia, kami yang baja dia, kami yang elakkan daripada pokok-pokok yang rosak untuk rosakkan dia, serangga-serangga perosak, kami yang buat. Kami yang ambil, kami proses, kami yang hantar, semua kami. Celah mana Tuhan masuk main kat kami? Kami yang tuang air, kami yang buat semua benda. Tuhan tak ada kena-mena dalam kerja buat kami hari ni. Hang cuba jangan masuk campur Tuhan pada kami. Bila generasi-generasi yang tak syukur dengan nikmat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala hantar mai pada apa pada mereka? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Depa ada empangan yang besar, empangan ma'arib depa tu. Bapak besar empangan itu. Tinggi. Dengan takungan air yang sangat luar biasa. Depa punya teknologi, air tu lah. Padang pasir bukan ada air sangat. Tapi teknologi depa boleh kumpul air. Suburnya kawasan tu, depa ada saliran air pi ke kawasan pokok semua cantik elok. Subur ya.
Akhirnya Allah Ta'ala nak habaq kat mereka, hebat terah mana pun hampa berhajat pada aku, kerana aku Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Aku yang susu atur semua benda. Hampa kata hampa pandai, hampa kata sifat anania, sifat keakuan, kami yang buat, kami yang pandai, kami yang siram, kami yang tanam, kami yang buat semua benda, Tuhan tak kena mengena. Akhirnya Allah Ta'ala musnahkan mereka dengan apa? Dinosaur kan, dengan jet pejuang yang besar-besar kan, gajah bukan, apa tentera Allah Ta'ala hantar main kat dia apa? Mickey Mouse. Tikus ya Allah Ta'ala hantar main di ujung tu dia gigit sikit dia belah. Maka tengah hari sakit dia main balik, buat kerja balik, gigit sikit dia belah, gigit sikit dia belah, siang sikit malam sikit. Ayat banyak, tekanan terlalu kuat. Apabila ada sikit je retak, ayat mula meleleh sikit dah. 2 ekor Mickey Mouse balik rumah, misi dah complete dah, lepas balik rumah. Tekanan ayat tu daripada sikit sebab semua duk cari tempat nak keluar, ada sikit tempat nak keluar tu, pecah empangan tu sedikit demi sedikit. Jumlah takungan ayat yang sangat luar biasa, cuci satu negeri, satu negara tu habis, hancur semua, dengan buahnya, dengan pokoknya, dengan viewnya, dengan semua habis. Seolah-olah Allah nak ajak pada mereka, wahai kaum sabar, yang tuang ayat hampa, yang tumbuhkan aku, yang bagi manis pada buah tadi bukan hampa. Hampa petani, hampa tuang ayat je, tak pernah masukkan ayat gula dalam tu. Yang bagi manis pada apple, yang bagi color pada strawberry, yang bagi manis pada tembikai, yang bagi manis kepada anggur, semua manis tu aku yang buat. Buah daripada color hijau dia boleh tukar mai jadi color orange, color kuning sikit tu bila dia dah masak. Pertukaran color tu aku yang buat. Sebab hampa tuang ayat color putih, hampa tak tukar, hampa tak tuang color yang ada ayat yang ada color. Kesemua ni Allah ajak pada kita juga nak ingatkan. Akhirnya tumbuh pokok-pokok kayu yang kering, view semua rosak, semua hilang, semua habis. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu apa dekat kita. Di samping hari ni, seluruh dunia hari ni kita melihat orang duk tekan Islam. Di tempat kita pun tengok pakat duk tekan Islam. Nak cakap Islam sikit tak boleh, nak amal Islam sikit jadi rasa macam susah sangat. Akhir-akhir ni kita tengok macam-macam benda yang berlaku. Maka satu dimensi yang lain yang saya nak cuba sebut pada kita adalah, jangan kita asyik cakap pasal orang saja, kita tengok kelemahan tu kadang-kadang mungkin ada dekat kita. Kata Nabi SAW, siapa yang mendirikan sembahyang seolah-olah dia mendirikan agama. Siapa yang tinggalkan agama sembahyang, faqad hadamaddin, seolah-olah dia runtuhkan agama dia sendiri. Hari ni kuasa-kuasa luar dunia cuba pijak Islam, tapi yang peliknya akhir zaman ada orang dalam rumah kita sendiri yang sedang musnahkan bangunan Islam yang kita bina dengan dia tinggal sembahyang. Maka hari ini muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak abang apa dalam round yang diberi pada saya ni, saya nak abang satu benda besar pada kita. Kita nak sembang perpaduan, kita nak sembang penyatuan, kita nak sembang ukhuwah Islamiah, dan segala kita nak sembang pastikan bermula daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ni lah tempat dia. Jangan kita hari ni kita sebut bab Islam tapi kita rasa berat nak main masjid dan surau. Di situ ada sedikit kesilapan dan kekurangan kita. Kita perbetulkan saf kita. Macam mana kita berdiri dalam masjid, berimamkan satu imam, saf yang sama, hang tinggi, hang rendah, hang cantik, hang handsome, hang putih, hang hitam, hang kaya, hang miskin, semua duduk di satu saf. Bila kita masuk dalam masjid, kita buang perasaan dengki, sombong yang ada dekat kita. Semua buang di luar. Masuk dalam masjid, hati bersih. Macam itulah duduk di taman rumah kita. Jangan hang sama jiran tak cakap dengan aku. Jangan aku main masjid, kadang-kadang kita nak salam sama-sama kita pun, Allah, dia ni aku tak puas hati kat dia, dia cakap dengan aku macam ni semua, kita tak mau salam dengan dia. Maka buang perasaan ni semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan ada dengki sama-sama dengan kita. Saya nak abang kat tuan-tuan dalam kempen BFF pula BMF. Saya nak abang
Satu benda juga tuan-tuan, kadang-kadang macam ambil contoh ayat at-taqwa bagus ni bangunan ni nak baik ni bangunan sini puncak kejayaan, bangunan paling tinggi. Sini ada tangga, sini ada tangga, sini ada tangga, sini ada tangga. Kita dah naik duduk di atas. Ada ramai orang nak naik di tangga tu, nak mai duduk berdiri di tangga di atas tu sama-sama dengan kita. Apa kita buat? Hulurkan tangan kawan yang naik tangga supaya dia naik di atas sama-sama. Hulurkan tangan, bubuh tali, buh kaki ke apa ke, bagi kawan tu naik di atas. Pakat 3-4 orang. 3 orang duduk di atas, ada seorang. 3 tangan kita buh bagi naik di atas. Tapi yang ada dekat kita hari ni sekarang ni pada tuan, bila kita duduk di atas, bila kawan tu duduk naik tangga, kita terajang tangga tu pergi jatuh. Kawan ni nak naik tangga, kita pegang tangga tu. Hang naik aku lepas. Hang naik aku lepas. Okey aku tak naik. Okey. Lepas tu hang naik pula, naik aku tak lepas. Kejut dia macam tu ya. Sampai kiamat dia duduk tang tu, dia naik atas jadi tak boleh. Kita tengok bangsa lain kadang-kadang dia ada perangai hulurkan tangan bok naik di atas. Tapi kita hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, satu perangai hasad ni kena buang daripada diri kita. Jangan dengki tengok kawan-kawan kita kaya. Jangan iri hati tengok kawan-kawan kita senang. Doakan kebahagiaan untuk dia. Alhamdulillah, orang Islam kaya dia tak pijau. Dia main masjid, dia main surau, dia tolong orang Islam juga. Jangan kita ni rasa susah. Kempen ni kita buat bagus, alhamdulillah. Bantu produk-produk Muslim, kita cari ruang dan peluang. Saya pun duk bagi tahu juga dekat banyak tempat. Saya tak pastilah kawasan sini. Kalau tak ada, tuan-tuan boleh buat. Cari satu ruang, buat satu mat kat tuan-tuan ni. Buat macam kedai runcit satu, bagi semua orang main beli tang ni. Masjid buat, semua kita sepakat support. Beras ke, tak ada isu harga dia ni turun sangat, harga dia ni rendah sangat. Tak ada isu apa. Han cari semua barang, mai tak sang ni, kita pakat beli kat dia. Dan kita sebagai Islam, beli kena buat perangai bagi elok-elok. Efisien, meniaga, barang semua kena ada di kedai. Jangan beras dah, Allah beras tak ada. Bawang bawa habis. Bawang besar ni kilang terbakar. Macam-macam. Dalam apa barang tak ada, beli congkak. Main congkak di kedai hang betul ya. Dan jangan belagak, jangan sombong orang main beli di kedai kita berat sangat ke, nak kata terima kasih tu berat sangat ke. Terima kasih beli barang. Ni pegang handset, duduk di kedai main PUBG. Kawan tu main beli barang ada bawang ada kicap dia, kicap ujung. Sos ada sos ujung. Sana. Hang duk keras dalam tu je. Baik aku beli Giant beli barang, kau ambil sendiri semua. Belilah, bangun, bergerak sikit, bantu orang, khidmat pada orang yang terbaik. Jangan kata orang asyik pergi kedai lain, orang tak main kedai kita, tapi khidmat di kalangan kita tu yang kena jaga bagi elok. Moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada fitnah akhir zaman ni. Dengan satu je saya habaq ke tuan-tuan, bahtera penyelamat kita akhir zaman, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mai masjid 5 waktu ada di surau mai masjid. Yang kedua, kuliah pengajian macam kita hari ni duk main ni, kita banyakkan bawa keluarga, ahli keluarga, isteri dan sebagainya, biar ada proses pengajian tu yang banyak, baru kita boleh selamat daripada akhir zaman yang menjadi fitnah yang besar dalam masyarakat kita hari ni. Jadi saya nak serahkan balik pada Al-Fadhil Ustaz Firdaus kita untuk meneruskan lagi sesi yang ketiga pula bersama dengan kita. Fatafadhal mashkura. Lama Ustaz duduk bawah tu beku dah. Sejuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafak setinggi kesyukuran kehadrat Allah dengan keizinan daripada Allah sama dapat kita jumpa pada pagi ni. Saya baru sampai daripada KL tadi pagi, naik flight baru sampai. Kuliah subuh di masjid Bandar Perda pun terpaksa dibatalkan sebab ada urusan di pagi di KL, sempat habis lagi. Sebab tu yang saya minta lah, saya tak cukup tidur
dan sikit. Dan kedua, saya minta maaf sebab kuliah subuh pun muka saya, betul? Subuh seramai Jumaat pun muka saya, forum pagi ni pun muka saya lagi. Jadi takut makcik-makcik boring, pakcik-pakcik boring. Sebab tu yang saya bagi laluan dua ustaz dulu, kan, saya yang terakhir. Jadi tajuk forum kita pagi ni fitnah akhir zaman. Alhamdulillah, kalau ingat saya, amalan forum Doha ni dah 2 tahun, 3 tahun Pak Bagak, 3 tahun, dah 3 tahun kita amalkan. Pada hari Malaysia 16 September kita buat forum Doha di masjid Bagal Lebai Tahir ni, kan. Walaupun kita tak ikat apa-apa MOU dengan Pak Bakar, kan, tapi kita dah 3 tahun dah kita amal forum Doha pagi ni. Dan saya rasa untuk tahun ni lebih ramai daripada tahun-tahun sebelum ni, alhamdulillah, kan. Jadi mungkin boleh kita teruskan usaha ni, insya-Allah. Jadi berbalik pada soal fitnah akhir zaman. Ya, kita kalau dalam satu hadis Nabi Habab kata kita akan lalui beberapa fasa zaman. Beberapa fasa zaman. Zaman yang pertama zaman Nabi, lepas itu zaman yang kedua zaman Khulafa Ar-Rashidin ala minhaj nubuwah, zaman Khulafa Ar-Rashidin. Lepas itu datanglah mulanya zaman yang ketiga, dan zaman ketiga zaman Khalifah Islam pun dah tak ada dah. Dan kemudian akan datang pada zaman yang keempat. Zaman yang keempat ni adalah zaman kita lah. Zaman yang mana umat Islam tidak ada lagi khalifah. Zaman di mana umat Islam tidak ada khalifah Islamiah. Kalau dulu seluruh dunia berada di bawah pemerintahan khalifah Islam, tapi setelah jatuhnya khalifah Islam pada tahun 1924 Masihi, waktu tu umat Islam dah tak ada dah pemimpin Islam yang tertinggi. Sebab tu kata dengan ulama, pemimpin kalau nak anggap Saudi Arabia ini sebagai negara Islam yang boleh menolong umat Islam, itu pun tinggal harapan yang kadang-kadang susah untuk kita nak berharap, kan? Jadi nak bagi tahu kata kita hidup ni di zaman yang keempat. Zaman keempat ni adalah zaman fitnah. Kemudian bila datang, dan zaman ni lah zaman yang akan muncul Dajjal, kan? Dia ni bapa kepada segala fitnah. Bapa kepada segala fitnah adalah zaman Dajjal ni. Dan selepas Dajjal dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, maka datanglah zaman yang kelima, iaitu zaman pemerintahan yang adil di bawah pemerintahan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan Nabi Habaq summa sakata, kemudian lepas Nabi Habaq zaman yang kelima, Nabi pun diam. Maka ulama pun mengisyaratkan Nabi diam itu bermakna akan berlakunya kiamat. Bermakna kiamat ni dekat sangat, kan? Kita hidup di satu zaman yang sangat-sangat penuh dengan fitnah. Kalau tadi Ustaz Usop sebut fitnah dengan macam-macam fitnah, sampai ke tahap fitnahnya ilmu pengetahuan. Jadi kita hari ini hidup di dalam negara kita, kita kena faham bahawasanya terlalu banyaknya fitnah. Dan apa saja fitnah yang berlaku, yang paling penting janganlah sampai berlakunya fitnah kepada akidah dan iman kita. Ni benda yang paling penting, tuan-tuan. Kan? Apa keadaan sekalipun, kalau apa saja fitnah yang berlaku, maka janganlah sampai fitnah itu merosakkan keimanan dan akidah kita. Ni nombor satu. Sebelum saya nak sebut benda-benda lain, sebut benda ni dulu, kan? Nombor satu, akidah dan iman. Sebab apa? Sebab kita tengok perjuangan Nabi SAW di Mekah. 13 tahun Nabi berjuang di Mekah. Tak ada kerja lain yang Nabi buat, melainkan Nabi hanya menanamkan keyakinan dan keimanan yang mantap kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Tak ada benda lain yang diperjuangkan melainkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tu yang ditanam oleh Nabi SAW dalam diri para sahabat. Dan disebabkan perjuangan Nabi 13 tahun, Nabi duduk di Mekah, Nabi tanam dalam hati manusia, Nabi tanam dalam diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
dalam diri Sayyidina Ali bin Abi Talib, dalam diri Sayyidina Umar, Abdul Rahman bin Auf. Ini antara sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang mantap. Sebab keimanan yang mantap ni sahabat-sahabat ni sanggup mengorbankan nyawa mereka, sanggup mengorbankan diri mereka untuk mempertahankan agama Allah. Sebab tu kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah, Nabi tengah hari pergi ke rumah Saidina Abu Bakar pagi hari Khamis pagi tanggal 26 Safar. Bila ada mesyuarat tertutup yang diketuai oleh Abu Jahal nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makcik tahu tak sejarah ni makcik? Makcik, I'm talking to you. Makcik, okey saya faham makcik terganggu dah pukul 12 dah kan? Dan saya pun terganggu sebab saya nampak yang sirap duk lalu di depan. Nasi talam duk pi ulang-alik kan. Saya pun terganggu kak. Tapi saya dah terakhir, bolehlah lagi 10-12.30 kita berhenti. Okey? Jadi pada tanggal 26 Safar, hari Khamis pagi, bila mana Abu Jahal and the gang buat keputusan nak bunuh Nabi Muhammad tengah hari Nabi Muhammad. Saya tak mau cerita hijrah tu panjang. Tapi nak cerita tengah hari Nabi Muhammad pergi jumpa Abu Bakar dan Nabi Muhammad kata kita tak ada masa, kita kena segera bergerak ke Madinah, kita nak kena hijrah, aku dah dapat perintah untuk kita hijrah. Dan apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Jawapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata apa? Sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat, aku ikut perintah kamu ya Rasul. Dan ini jawapan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak kata tau, tak apalah Nabi, kau pi dulu, nanti sekali ikut belakang aku. Dia tak jawab lagu tu. Dia tak kata lagu tu. Dia kata sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat. Dan masuk dalam gua. Gua apa makcik? Gua Thur ke gua Hira? Makcik, gua Thur. Gua Thur, alhamdulillah. Makan lepas bagus. Dan sepi ceramah kuliah muslimat baru ni, ada satu mami tu dia jawab gua Thur. Kan? Yang tu melampau sangat lah, abaikan mami tu. Okay. Ni berapa tak larat. Kan? Memang tak larat sungguh kan. Duk fikir hati dok ni best. Nampak pun cuti-cuti buat forum. Kan? Okey. Gua Thur. Jadi bila masuk dalam Gua Thur kena sengat dengan kala sebagian ulama kata kala jengking, sebagian ulama yang berpisah lain. Kena sengat dalam Gua Thur ketika mana Nabi tidur atas paha dia. Dan Aisyah sebut bila mana bapa aku Abu Bakar bila sampai Madinah dia sakit, dia demam, sakit teruk. Aku masuk ke ziarah bapa aku, dia sakit teruk, kata dengan Sayyidatina Aisyah. Dengan umur yang dah meningkat, lepas tu badan lemah, lepas tu Abu Jahal nak bunuh Nabi Muhammad seorang, bukan nak bunuh Abu Bakar. Tapi sebab apa Abu Bakar sanggup tinggal di Mekah, sanggup tinggal kesenangan, kemewahan, rumah mewah di Mekah, rumah selesa di Mekah, dengan pilih untuk hijrah dengan Nabi SAW pergi ke Madinah. Dan akibat di Madinah tu sakit teruk sampai nak kena tempuh satu perjalanan. Sebab apa dia sanggup pilih benda tu? Dia sanggup pilih benda tu sebab dengan keimanan yang ditanam dalam hati dia. Ya? Buka sirah Sayyidatina Asma, 4 hari Nabi duduk dalam Gua Thur. Sebab tu sebahagian ulama dia kata Nabi hijrah bulan Safar, sebahagian kata bulan Rabiul Awal. Kan? Sebab apa? Sebab 4 malam Nabi duduk. Nabi keluar daripada Mekah 26 malam 27 Safar 1 malam. 27 malam 28 Safar 2 malam. 28 malam 29 Safar 3 malam. Kebetulan bulan Safar hanya 29 hari. Maka 29 malam 1 Rabiul Awal Nabi keluar daripada Gua Thur. Jadi 4 malam Nabi duduk di Gua Thur. 4 malam. Kan? Jadi ada ulama dia kata Nabi hijrah bulan Safar sebab ambil kira 26 Safar. Ulama dia kata Nabi keluar Rabiul Awal sebab Nabi keluar daripada Gua Thur 1 Rabiul Awal. Dua-dua pandangan betul lah. Kan? Tapi bukan yang kita nak bahas pagi. Kita nak sebut masa 4 malam Nabi duduk dalam Gua Thur, Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, anak perempuan Sayyidina Abu Bakar, kakak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri pada Rasulullah,
Dia ni ditugaskan masak oleh 4 malam Nabi duduk dalam, dia masak, dia hantar makan, dia masak, dia hantar makan, dia masak, dia hantar makan. Sebab apa dia sanggup bersusah payah masak dan hantar makan? Dan lebih mengagumkan waktu tu dalam sirah sebut Asma ni sedang syarat mengandung 8 bulan. 8 bulan mengandung, makcik. Saya pernah sembang lah dengan satu hamba Allah ni, dia ni doktor. Dia kata menurut kajian dia, yang ni pun depa pun ada khilaf juga. Kan, ada yang setuju, ada doktor setuju, ada doktor tak setuju. Tapi doktor ni dia kata, Ustaz, saya buat kajian, orang perempuan yang sedang mengandung tak digalakkan memasak. Betul ke, makcik? Makcik, I'm asking you, makcik. Kan? Makcik, betul ke tak betul? Anggur ke geleng ke? Betul tak betul? Tak betul. Tak betul. Pasal makcik dulu kena tipu ke? Pasal dulu makcik duk masak. Makcik kata, buat kajian ni depa tak abang awal kat aku. Kan? Okey. Wallahu alam, saya tak tahu, pasal saya bukan bidang perubatan. Kan? Dia katalah masak tak boleh, main Facebook, Instagram okey, tak apa. Kan? Okey. Kan? Masak tak boleh. Tapi yang nak sebut ni, Sayyidatina Asma tengah mengandung, syarat mengandung 8 bulan, masak, panjat bukit, hantar makan kepada Nabi SAW. Dia sanggup mengorbankan diri dalam keadaan mengandung. Kemungkinan dalam perjalanan nak hantar makan dibunuh oleh teroris Mekah. Waktu tu kaum musyrikin Mekah. Kan? Kemungkinan ada potensi dibunuh, tapi sanggup mengorbankan diri untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dididik oleh Nabi SAW dengan keimanan yang mantap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka sanggup mengorbankan diri mereka. Sayyidina Ali, sepupu Nabi, kan? Bila malam Nabi keluar tu, dia kena tidur tempat tidur Nabi. Semua orang tahu cerita ni, betul tak betul? Kita mengaji lama dah, kan? Kita boleh duk ingat, kadang-kadang ustaz-ustaz duk sebut, dia ganti tempat tidur Nabi. Anak muda berani ganti tempat tidur. Saya tanya pakcik-pakcik, abang-abang, kalaulah malam tu kita yang dipilih ganti tempat tidur Nabi, agak-agak kita tidur tak? Tak, ni saya duk tanya kat hampa, duk jegel kat siapa-siapa ni. Ni saya duk tanya kat hampa ni, hampa tidur ke tak? Ada tak orang sini yang tidur malam tu? Tuan-tuan, sebab apa? Sebab apa dia pilih untuk tidur? Sebab keimanan dia mantap. Dan kenapa hari ni kalau kita tengok dalam masyarakat kita, maaf cakap, ada banyak, bukan sikit, bukan kadang-kadang, tapi boleh dikatakan masyarakat kita ni adalah masyarakat yang corrupted. Sebab apa corrupted? Sebab apa dia corrupted? Sebab masalah iman. Sebab masalah iman adalah masalah yang penting, tuan-tuan. Kalau tengok dari sudut orang tuanya, orang tua pun banyak yang rosak. Kalau tengok dari sudut pertengahan umur ni pun banyak yang rosak. Tengok dari sudut anak-anak remaja, kebanyakan mereka rosak. Sampailah ke tahap budak darjah 6 terlibat dengan perzinaan. Bukankah ini satu fitnah yang sedang berlaku di zaman kita? Saya baru-baru ni ceramah di satu sekolah yang tak boleh disebut nama sekolah tu. Habis ceramah tu, saya tak tahu itu saya abang tak abang. Tapi saya habis ceramah tu, cikgu tu jumpa saya lah. Dia sembang-sembang, dia guru besar. Dia sembang dengan saya. Pengetua. Dia bersembang-sembang, habis ceramah tu makan. Masa makan tu pengetua tu sembang. Pengetua tu pun orang Pulau Pinang lah. Mami Pulau Pinang. Kan? Jadi mami dia jumpa mamu sembang lama. Ceramah 2 jam, sembang 3 jam. Kan? Sembang lama. Sembang-sembang dia pun cerita. Dia kata, Ustaz, ada budak seawal tingkatan berzina, Ustaz, budak perempuan. Kan? Berzina. Dia berzina tapi dia tak tahu dia berzina. Budak ni dia macam nak kata apa? Dia macam tak tahu apa. Kan? Dia macam kena tipu dengan budak lelaki tu tingkatan 4. Zina. Lepas zina dia pun pergi sekolah apa-apa semua. Lepas tu satu hari dia duk pening-pening muntah-muntah di sekolah. Dia mau habaq, "Cikgu tak tahu cikgu, saya duk rasa pening-pening muntah." Cikgu bawa pergi jumpa doktor. Cek mengandung.
Bila mengandung, cikgu terkejut, dia pun terkejut. Budak perempuan ni. Dia terkejut. Lah cikgu, macam mana saya boleh mengandung? Cikgu tanya, kamu ada buat tak benda-benda macam ni? Dia kata, ha ada. Lah saya tak tahu pun kalau buat benda tu boleh mengandung budak ni. Kan? Tak apalah, cikgu pun kesian kat dia sebab dia terlampau naif sangat. Cikgu pun panggil mak bapak mai. Panggil mak bapak mai. Mak dia mai sekolah. Bila mai sekolah, mak dia kata, saya cikgu orang miskin. Saya tak ada duit cikgu, kenderaan pun tak ada. Saya mai sekolah ni naik bas je. Apa yang cikgu nak buat dengan anak saya ni cikgu buat. Cikgu kata tak apa, kami ambil tanggungjawab untuk buat laporan polis, bawa kes ke mahkamah, nak dakwa budak lelaki tu sebab buat kat anak puan ni macam dia tak tahu apa, kesian dia. Kan? Tu mak ni budak ni kata okey tak apa, jalan. Tak ada masalah, jalan teruskan. Last sekali bawa lah sampailah naik mahkamah dan sebagainya. Tengah-tengah duk jalan kes ni cikgu ni cerita saya lah. Tengah-tengah duk jalan kes, jalan. Tiba-tiba satu hari si mak budak perempuan ni lari main sekolah. Dia kata, cikgu, alhamdulillah cikgu, kita boleh stop dah kes mahkamah. Saya kata, sebab apa? Cikgu ni tanya, sebab apa? Tak, sebab saya dah buat dah persetujuan di antara family lelaki dengan family perempuan untuk kita selesaikan kes ni di luar mahkamah, sebab family belah lelaki dia dah bagi 6,000 dah kat saya, cikgu. Selamatlah, syukur alhamdulillah dapat 6,000. Ya? Cikgu pun tengok muka dia atas bawah. Tu cikgu tanya, oh dapat 6,000 selesai masalah lah. Okey, habis anak kamu ni dia tak bersalin. Tak apalah, maruah dia macam mana? Tak apalah, dia pergi sembunyi sat kampung sampai dia bersalin, lepas tu baru keluar balik. Kan? Cikgu dah dapat 6,000 cikgu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi rezeki. Last sekali yang buat kepala Allah Ta'ala. Kan? Nampak tak? Ni sikap kan? Kadang-kadang yang duk berlaku dalam masyarakat. Cerita betul. Kan? Bukan cerita duk pi reka-reka ke apa-apa, cerita betul. Kan? Masyarakat kita hari ni dia menjadikan duit tu sebagai Tuhan sehingga dia letak Allah di belakang. Tu yang jadi masalah. Kan? Tapi bukan bermakna bila saya cakap hari ni esok semua orang jadi miskin. Faham tak? Kan? Atau kami duit apa pun tak mau ustaz. Sehari kami balik semua kami jalan kaki ya. Kereta mau jual lah ni. Tak. Kan? Satu hari Sayyidatina Aisyah berjalan di market. Dia tengok ada satu orang lelaki ni mandom, lembek tengkok, duk sengap. Dia pun tanya, awak lelaki ni apa masalah? Ada seorang lelaki tolong jawab, dia ni zuhud. Aisyah kata pembohong, dia bukan zuhud. Yang zuhud Sayyidina Umar. Sayyidina Umar satu orang yang zuhud, tapi kalau bercakap lantang, kalau berjalan gagah perkasa, kalau berhujah dengan orang, kalah orang tu. Itu Sayyidina Umar. Makna kata zuhud tu apa dia? Bukan tak mau harta. Ada harta tapi hidup sederhana. Harta tak duduk di hati, dia duduk di tangan. Yang tu orang zuhud. Kan? Kadang-kadang orang kita ni pun susah sikit ni nak masuk BMF ni. Kan? Bukan BFF macam ya. BFF, best friend forever, betul ya? Kan? Kan? BMF, buy Muslim first. Kan? Ustaz Usuk sebut tadi, Ustaz Syafi sebut, saya nak top up sikit ya, saja buat haji motor bagi sedap lah. Kan? Keimanan ni penting. Disebabkan keimanan, Abu Bakar sanggup korban diri, Sayyidina Ali sanggup korban, Asma sanggup korban, apa ni, semua sahabat-sahabat sanggup korban. Sebab tu hari ni, zaman ni, iman tu penting. Dan bila Nabi Nabi meluruskan keyakinan dan keimanan, dan Nabi membetulkan mindset manusia. Sebab tu hari ni mindset kita kena ubah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala takkan ubah nasib keadaan kita selagi mana kita tak ubah apa yang ada pada diri kita. Tuan-tuan kalau buka terjemahan bahasa Inggeris, dia sebut, never will the condition of your life change until the condition of your heart and mind change. Allah takkan ubah keadaan nasib diri kamu selagi mana kamu tak ubah apa yang ada pada hati dan fikiran kamu. Kan? Jadi kita hari ni cakap tentang bagaimana nak berdepan dengan fitnah akhir zaman. Yang pertama, ubah minda, tuan-tuan. Ubah minda. Sebab tu kita duk buat macam-macam kempen untuk ubah minda. Kan? Nabi mai ubah pemikiran. Sebab tu dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, kita tengok bila mana Nabi sampai di Madinah, antara yang ikut Nabi ke Madinah nama dia Abdurrahman bin Auf.
Abdul Rahman bin Auf ni businessman di Mekah, kaya makcik. Kekayaan dia luar biasa. Ketika mana wafat saja Saidina Abdul Rahman bin Auf, harta yang dia bagi dekat seorang bini dia 80,000 dinar. Makcik convert lah nanti sendiri. Kan? 80,000 dinar duit yang dia tinggal untuk seorang bini dia. Dia ada 4 orang bini. Kan? Kekayaan dia luar biasa. Kalau di convert duit kita, duit yang ada masa dia meninggal dunia ketika tu, kalau banding dengan RM, lebih kurang dalam 3-4 juta. Dia millionaire. Dia millionaire. Tapi bila mana dia sampai di Madinah, dia orang susah. Dia tinggal habis kekayaan, harta, binatang, ternakan semua dia tinggal di Mekah. Dia hijrah dengan Nabi sampai di Madinah. Sampai di Madinah, ada satu orang Madinah, sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi', bila dia sampai, Sa'ad bin Rabi' pun kata, dekat Abdul Rahman Auf, dia kata apa? Kata, ya Abdul Rahman, aku ada banyak perniagaan. Kalau hama ambil satu, niaga di sini. Ya Abdul Rahman, aku ada banyak rumah. Kalau hama salah satu daripada rumah aku, ambil rumah. Ya Abdul Rahman, aku ada banyak isteri. Waktu tu poligami unlimited. Belum turun lagi ayat Quran limited edition. Kan? Limited edition masna wa thulatha wa ruba'. Makcik, apa ayat ni makcik? Makcik, hampa ni macam tak ada perasaan. Kan? Apa duit makcik ayat ni makcik? Kan? Dan orang lelaki ni dia semayang tahajud kan. Dia semayang tahajud, dia baca ayat tu. Tapi makcik belakang tak tahu apa maksud dia. Fankihu ma qabalakum minan nisa. Kawinlah kamu daripada wanita-wanita yang baik. Masna wa thulatha 3 wa ruba' 4. Faham ni? Mana ada ayat suruh kahwin satu? Makcik sabar lu, yang tu baru koma bukan full stop. Tu baru koma. Koma tak kat situ ya. Full stop sai di belakang. Wa in kiftum alla ta'dilu. Kamu rasa kamu tidak boleh berlaku adil, fawadah only one. Faham tak? Hanya kahwin satu ya. Jadi ada Pak Ji ni, dia semayang tahajud dengan bini dia. Dia baca ayat ni ya. Kan? Dia baca ayat ni. Dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kan? Tu bini dia pun baca Fatihah, tengah-tengah baca bini dia baca. Fankihu tabalakum minan nisa mathna wa sulatha wa ruba'. Allahu akbar. Bini sambung, fa in kiftum alla ta'dilu fawahidah. Pak Haji ni. Pasal apa? Pasal Mak Haji tu faham. Ni makcik-makcik tak faham. Bahaya makcik. Kan? Ayat ni apa? Okey. Pak Haji muka macam tak puas hati ya. Okey. Okey. Masa tu ayat ni tak turun lagi. Jadi isteri Sa'ad bin Rabi' ni ramai. Bila ramai dia pun kata dekat Abdul Rahman bin Auf, dia kata apa? Dia kata, kalau hang mau salah seorang daripada isteri aku, akan aku ceraikan isteri aku dan kamu kahwin dengan dia. Tapi masa tu Abdul Rahman bin Auf dia tak ambil kesempatan. Dia tak kata, nak bagi meniaga. Okey, meniaga manakah yang paling untung bagi kat aku? Dia cakap ni tu, dia tak cakap ni tu. Kamu nak bagi rumah? Boleh lah. Sehari jom kita pergi site visit. Rumah mana yang ada, berapa biji ada, aku nak tengok-tengok dulu, aku nak isi-isi dulu. Nanti bolehlah bagi aku dengan family aku duduk. Tak. Dia kata, okey tak apalah, mana yang bini yang nak cerai bagi kat aku tu. Kan? Nasib bila tak ada Sa'ad bin Rabi' zaman lah ni. Betul tak betul? Kan? Kalau ada Sa'ad bin Rabi' zaman lah ni, dia tak ada apa tu, tinggal dia seorang lah. Betul tak betul? Lah ni penyamun tarbus banyak. Betul ke tak betul mesti? Kan? Tapi apa jawab Abdul Rahman bin Auf? Jawab dengan Abdul Rahman bin Auf, dia kata, aku tak mau semua pemberian kamu. Yang aku nak, kamu tunjuk ke aku mana jalan pasar di Madinah. Mana jalan pasar di Madinah. Maka ditunjuk jalan pasar ke Madinah. Abdul Rahman bin Auf pun pergi tengok. Kemudian dipendekkan cerita, Abdul Rahman bin Auf buka niaga dan alhamdulillah perniagaan semakin untung. Umat Islam pergi beli di sana dan akhirnya Abdul Rahman bin Auf dapat mengembalikan kekayaan dia ketika mana dia ada di Madinah, dan dia mati dalam keadaan harta kekayaan dia luar biasa.
Yang ni pemahaman yang diajar oleh Nabi SAW. Kekayaan yang dibina di atas dasar keimanan dan keyakinan. Sebab tu kita kalau nak cakap tentang BMF hari ni sebagai rangka untuk kita nak mengukuhkan balik kekuatan umat Islam. Tentu ada orang dia takut dengan BMF ni. Kan? BMF ni tak ada apa pun. Dia hanya sebagai satu kempen untuk kita utamakan produk orang Islam dulu. Bukan bermakna kita boikot barang orang bukan Islam, tak. Kan? Kalau kita dah ada alternatif di antara barangan Islam dan barangan bukan Islam, kita pilih barangan Islam dulu. Bila kita nak pergi beli satu benda yang tak ada dah barangan orang Islam, waktu tu kita belilah benda yang ada dijual oleh bukan Islam. Contohnya macam handphone. Yang ada Samsung, yang ada Huawei, yang ada Nokia, pakailah yang tu. Tapi kalau satu hari mana tahu kot Saudi Arabia buat keluar Samsung sebagai ganti Samsung. Ada Samsung sini. Betul tak betul makcik? Kan waktu tu kita pakailah Samsung. Kalau satu hari Nokia diganti dengan Nokia. Betul tak? Waktu tu kita betul ni saya bukan nak buat lawak. Ni cerita betul lah. Kan? Waktu tu apa gelap apa? Tak, ni cerita betul. Waktu tu kita pakailah Ruqyah. Kan? Faham tak? Tapi dah lah ni tak ada lagi. Ya ada orang kata, ustaz cakap BMF, ustaz pun pakai kereta Honda. Kan? Betul tak? Kan? Nampak tak? Ada alternatif, belilah kicap, ada alternatif orang Islam. Dia sos, tauge, apa ni, tauqwa, mi dan sebagainya. Ada alternatif orang Islam, kita utamakan. Itu bukan bermakna kita nak bermusuhan dengan orang kafir, tak. Tak betul. Kalau ada dakwaan kita nak bermusuhan dengan orang kafir, tak. Sebab agama Islam tak ajak langsung kita untuk bermusuhan dengan orang bukan Islam, tak. Islam adalah agama yang damai. Islam adalah agama yang mempromosi keamanan. Mana ada Islam ajak orang suruh buat bunuh orang, tak. Islam tak ajak. Dan ada orang Islam yang kalau dia bunuh orang bukan Islam, itu langsung tidak ada kaitan dengan orang Islam. Itu langsung tidak ada kaitan dengan ajaran Islam, kecuali ketika mana kita berperang dengan musuh. Dan tak ada, kita tak buat kezaliman. Tapi tujuan kita BMF ni untuk apa? BMF ni untuk nak merapatkan jurang di antara orang kaya Islam dengan orang miskin orang Islam. Kan? Macam mana nak rapatkan jurang ni? Kita belanja harian ni sampai orang tu jadi kaya. Bila dia kaya, dia boleh keluar zakat, dia boleh sumbangkan sedekah. Waktu tu dia akan patah balik kepada orang miskin Islam. Yang itulah akan merapatkan hubungan di antara orang kaya dengan orang miskin. Takat tu ya. Dan sama sekali bila mana orang Islam jadi hebat, kita sama sekali tidak akan pernah menzalimi orang bukan Islam. Tuan tolong sampaikan mesej ni. Mungkin ada orang bukan Islam dia susah hati. Kita bagi fakta ketika mana Islam kuat di Mesir. Islam kuat di Mesir. Waktu tu satu piramid pun tak dipecahkan oleh orang Islam. Betul tak betul? Sampai hari ni ada piramid. Kan? Boleh tanya ustaz, ada gereja kan bawah bukit Tursina Mesir. Betul tak betul? Gereja Saint Catherine. Kan? Ada gereja Saint Catherine di bawah bukit Tursina. Sampai hari ni tak dipecah oleh orang Islam. Walaupun satu ketika kuat pemerintahan di Mesir. Kita umat Islam diajar bila tak disuruh buat jalan kepada orang lain. Ya? Jadi kalau kita ada kempen Buy Muslim First untuk mengukuhkan ekonomi umat Islam, untuk mengangkat martabat perjuangan umat Islam, ini bukan satu acara, satu kempen yang kita nak menekan mana-mana orang bukan Islam. Kita tetap akan berhubungan sama sebab Nabi ajar untuk berakhlak baik dengan orang. Kita akan buat baik kepada orang, bahkan kalau ada orang bukan Islam yang susah, dan apabila ada orang Islam yang kaya, kita akan bantu dan bagi makan kepada orang bukan Islam yang susah. Betul tak betul? Betul ke tak betul? Yang ni sikap kita. Jadi yang kita nak kena meluruskan keimanan dan keyakinan untuk mengukuhkan ekonomi. Tapi ada orang katakan Nabi ajak suruh kita jadi orang miskin, ustaz. Tak, makcik-makcik semua kena jadi orang kaya. Kita kena usaha untuk jadi orang kaya. Tapi ada doa kan Nabi ajak untuk jadi orang miskin. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan
wahsyurna ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagai miskin, matikanlah kami sebagai miskin, dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang miskin di akhirat nanti. Ustaz, kan ada doa tu, biasa jumpa ke doa tu? Bisa? Abang bisa jumpa? Bisa? Baca tak baca? Baca apa tak baca? Dia takut jadi miskin. Kan? Siapa bisa jumpa ni doa ni? Makcik tak bisa jumpa, memang tak mau jumpa kan? Kalau nampak pun buat tak nampak. Doa jadi miskin. Ustaz, betul ke doa tu? Sabar siap dulu, tanya orang pakar bahasa Arab ada sebelah saya. Kan, ni orang pakar bahasa Arab ni kan? Dr. Syekh Yusuf Qardawi mensyarahkan makna miskin dalam doa Nabi. Betul hadis tu sahih kan? Tapi Dr. Yusuf Qardawi mensyarahkan hadis tu, Allahumma ahyina miskinan, ya Allah hidupkan aku sebagai orang miskin. Miskin di situ bukan miskin tak ada harta. Betul tak? Miskin di situ dengan makna sakinah, dengan makna ketenangan. Ya Allah hidupkan aku sebagai orang yang tenang, matikan aku sebagai orang yang tenang, dan kumpulkanlah aku di akhirat dengan orang-orang yang tenang. Itu maksud hadis Nabi. Itu maksud doa Nabi, bukan doa minta suruh jadi miskin. Tak. Bukan miskin yang kita faham. Ulama syarah lain. Dan sebahagian ulama mengatakan miskin di situ adalah khusyuk dan tawadhu'. Syekh Yusuf Qardawi mengatakan miskin di situ dengan bermakna sakinah, dengan makna ketenangan. Kan, tenang macam mana? Rumah sewa tak payah nak kau lagi 3 hari. Betul tak betul? Makcik? Kan? Nak tenang lagu mana kalau duit pun tak ada nak belanja? Maka waktu tu yang dimaksudkan oleh Nabi adalah ketenangan, bukan nak jadi orang miskin. Maka umat Islam kena jadi kaya-kaya semua. Biar orang bagian lebat tahun ni kita usaha dengan perniagaan. Ustaz Syafi sebut tadi, buka dan niaga dan sebagainya, buat keluar habis produk-produk Islam kan? Niaga dan niaga. Bila kita meniaga, kita beli produk orang Islam dan umat Islam jadi kuat. Waktu tu kita akan memupuk persaudaraan dan perpaduan, dan kita tolong balik orang Islam. Tapi saya nak sebut satu mindset tadi saya sebut kena ubah. Yang kedua nak kena ubah apa dia, makcik? Kadang-kadang saya minta maaf. Kadang-kadang orang kita ni bila kawan niaga kan, tengok Tok Imam kita berniaga, Tok Bilal kita berniaga, Tok Siap kita berniaga, dia mula main dalam hati dah kan? Dia mula main seronok kan? Mungkin dia tengok daripada jauh dia ni, apa ni semua otak berniaga. Jangan cakap lagu tu. Lepas tu dengki kena buang. Kadang-kadang kita lah paling kuat dengki. Paling kuat dengki kita kan? Baru ni saya kunci motor saya hilang. Pakai motor Vario tu kan, motor tu dia pakai keyless. Bila keyless tu kalau hilang, mampu ya, motor tak boleh start. Kunci spare pun tak ada. Jadi saya pulak motor pergi kunci. Sampai kedai kunci tu, uncle Cina tu dia kata, oh minta maaf adik, kedai tak boleh buat ini kunci, you kena pergi kedai. Dia boleh buat, dia champion buat. Nampak tak sikap macam mana? Bila dia tak boleh buat, dia promosi orang semua. Kan? Tapi kita ni jangan ada sikap. Kita kena belajar daripada sikap macam tu. Kadang-kadang orang kita ni sikap dia tak bagus. Makcik ada sos tak? Sos Adabi? Makcik punya sos Adabi habis ya adik. Kalau nak lah pergi kedai sebelah ada. Dia kena ada sikap lagu tu. Ni dia tak makcik punya sos Adabi habis, tapi kedai sebelah selalu barang expired. Yang tu sikap yang tak bagus. Itu ubah. Yang kedua, mindset yang kita kena ubah. Bila kawan niaga, selalu kita minta diskaun. Kan? Kawan tu dah lah susah. Dia meniaga. Bila dia meniaga, dia nak cari duit. Dia nak buat apa? Dia nak pergi main judi di Genting Highland ke? Bukan. Dia nak buat apa? Dia nak hantar anak pergi sekolah. Dia nak hantar anak pergi mengaji kafar. Dia nak guna duit untuk belanja, bayar elektrik, belanja keperluan harian dia di rumah. Jadi kalau takat dia jual 2-3 ringgit lebih, 2 kupang, 3 kupang lebih, bayarlah kat dia. Ni apa member-member pun hang jual 15 ringgit, diskaun sudah lah 10 ringgit sudah. Potonglah 5 ringgit member price.
Kan? Seorang kalau mai duk buat perangai member price RM5, 10 orang RM50 dia gone tang situ. Kan? Tapi yang peliknya bila kita pergi makan di restoran besar-besar sedap-sedap, yang mungkin kena bayar 300, 400, yang mungkin tauke dia ambil duit kita pergi main judi di Las Vegas, waktu tu kita boleh bagi tips pula dekat waiter tu. Betul tak betul? Dah lah bayar 400, lepas tu bagi tips lagi RM5 dekat waiter. Waktu tu RM5 ambil bagi kat waiter, dia mungkin ambil duit tu pergi main judi di Las Vegas, dekat makcik menjaga cua pisang di rumah, minta diskaun. Betul ke tak betul ni? Apa duk cegah saya macam tak puas hati ni? Kan, semua duk cegah macam tak puas hati lah. Betul tak betul? Betul. Kan, kita kena ada sikap. Sikap, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kan, kita kena ada sikap tolong menolong dalam kebaikan. Yang ni sikap, yang tu BMF. Yang pertama saya nak balik pada persoalan keimanan, tuan-tuan. Yang jadi agenda penting adalah untuk kita tinggal satu generasi yang beriman pada Allah. Yang ni penting, tuan-tuan. Kan, kita nak hidup berapa lama? Kan, makcik, ubat darah tinggi duk makan, ubat kencing manis duk makan, kan? Kadang-kadang cucuk insulin, tiap-tiap bulan nak kena pergi check up di hospital. Betul tak betul, makcik? Betul tak? Berapa lama nak hidup? Berapa lama kita nak hidup? Habis siapa yang nak meneruskan agenda selepas ni? Benda ni selalu saya ulang. Kuliah subuh baru ni saya ulang. Masa kita buat subuh seramai Jumaat. Kan, masa saya main subuh seramai Jumaat tu ada 2-3 orang dia komplain kat saya, dia kata, "Ustaz, kita nak buat subuh seramai Jumaat tapi jadi macam asam. Tak apa ramai," dia kata. 4 saf ya. Saya kata, soal 4 saf ke, 3 saf ke, 5 saf, yang penting mula dulu. Kan? Kadang-kadang orang kita ni dia suka komplain lah. Saya kata mula dulu. Biar mula dulu. Tapi kerana kita hari ni yang usaha untuk mula, tok siap yang susun ayam, tok siap yang main hampa kapek, tok siap yang ni, lepas 50 tahun kalau ada orang buat kempen semayang subuh seramai semayang Jumaat, kalau melimpah sampai jalan sana, tok siap yang hari ni susun sejadah dapat pahala waktu tu dia ada dalam kubur. Betul tak betul? Sebab apa? Sebab kita yang buat satu kebaikan, buat satu hasanah, maka disambung kebaikan itu oleh orang, dia dapat pahala, kita dapat pahala sama. Sebab tu penting kita mewujudkan generasi yang beriman pada Allah. Jadi makcik-makcik, perhatikan anak cucu makcik. Pakcik-pakcik, perhatikan anak cucu pakcik-pakcik. Biar kita ada generasi yang faham agama, yang ada keimanan. Kita tengok macam mana Nabi-Nabi terdahulu, bila mana mereka nak mati, nasihat yang mereka pesan ke anak mereka, "Innallaha astafa lakumuddin." Wahai anakku, sesungguhnya Allah pilih agama Islam kepada kamu. "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Maka janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Ini pesan Nabi-Nabi terdahulu kepada anak-anak mereka. Jadi makcik-makcik, pakcik-pakcik saya, kita pesanlah pada anak-anak kita, pegang Islam sungguh-sungguh, sebab kita nak berdepan dengan cabaran fitnah yang makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Tu pun kita tak masuk lagi pagi ni cerita pasal Dajjal, tak masuk lagi. Kan, kalau cerita pasal Dajjal pula lagi satu kuliah pula panjang pula, kan, dengan fitnah yang tu kemuncak fitnah di akhir zaman. Tapi tara nak menuju kat situ, antara fitnah banyak berlaku, antaranya zina, pergaulan bebas luar biasa. Yang berzina ni pula bukan takat, maaf cakap, bukan takat orang-orang, bukan takat budak-budak, bukan takat pemuda-pemuda, bahkan sampai orang yang dah berumah tangga pun ada juga yang masih berzina. Kan, yang dah berumah tangga berlungguk-lungguk, ada yang hantar main WhatsApp, "Ustaz, saya dah taubat dah dan sebagainya, perlu tak saya habaq dekat bini saya? Ustaz, saya dah taubat dah, perlu tak saya habaq dekat laki saya?" Ni hantar main WhatsApp, "Ustaz, saya pernah berzina sampai keluar anak luar nikah Ustaz, tapi saya duk tipu kat laki saya, kata yang tu anak laki saya Ustaz, macam mana nak selesai masalah?" Sampai ke tahap tu duk ada. Kan? Ni masalah. Kalaulah masyarakat kita dalam keadaan macam ni, yang kita kuatiri masyarakat akan rosak, generasi akan datang akan rosak, dan kita kuatiri di akhirat kita akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wali'azubillah. Kita minta ampun ke Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan perkongsian yang serba ringkas pagi ini memberi sedikit manfaat buat diri kita yang baik daripada Allah. Kelemahan, kekurangan berpunca daripada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Apapun tahniah kepada masjid Bagan Lebai Tahir dan seluruh jemaah muslimin muslimat yang pagi ini boleh bersama dengan kita. Kan, saya
tabik spring lah, walaupun tak larat baru sampai pada KL, tapi seorang pun tak bergerak, semua tetap duduk di sini kan. Alhamdulillah sampai ke penghabisan, dan ada makan lepas ni. Ada pula makan di belakang tu, semua orang dapat, semua orang makan. Okey, semua orang boleh makan, maka kita boleh pergi makan berjemaah kan. Yang ni acara kemuncak pada tengah hari ini kan. Jadi boleh makan berjemaah. Dan kami pun tiga orang ni ada satu kenduri di Penang. Ustaz, kita ada kenduri di Penang kan, ada kenduri. Kami pun nak kena pergi kenduri dan sebagainya. Jadi setakat ni sajalah program kita pada pagi ni. InsyaAllah panjang umur. Kalau ditakdirkan Allah, tahun depan 16 September pula lah kot jumpa kan. Tu pun abang tengok, Allah mamak ni lagi kan. Okey, minta ampun, minta maaf makcik-makcik. Ada apa-apa kali lagi nak cakap ke? Ustaz Syafi ada apa-apa nak cakap? Tak ada apa dah. Kalau tak ada apa, kita minta Ustaz Usop untuk Ustaz Syafi, Ustaz Syafi untuk bacakan doa sikit. Cuma saya nak minta sedikit perhatian ya. Saya ada keluarkan yang ni pun BMF kau ni kan. Saya duk buat niaga perfume dengan minyak aromaterapi. Perfume orang Islam ya buat, dan perfume mesra solat. Parti yang tinggi boleh tahan lama. Siapa-siapa nak beli boleh beli di luar lagi. Dan ada satu minyak aromaterapi yang tu macam minyak cak kapak yang kita duk pakai tu kan. Sikit-sikit pala sesama resedung boleh pakai. Dan dalam tu kita masukkan sedikit ekstrak daun bidara, yang mana adalah hadis Nabi Habib. Daun bidara ni, bau bidara ni jin tak suka kan. Jadi kita masukkan ekstrak daun bidara tu. Siapa-siapa nak beli lagi boleh beli di luar. Harga boleh tanya dekat orang yang jual itulah. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan mikrofon pada Ustaz Syafi untuk sedikit bacaan doa sebelum daripada kita berhenti. Boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.